Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan belajar subtopik 5.5 iaitu aplikasi nanoteknologi dalam industri. Okey, so firstly kita tengok apakah standard pembelajaran bagi tajuk ini. Yang pertama ialah menerangkan maksud nanoteknologi. Okey. Yang kedua, menghuraikan nanoteknologi dengan contoh dan aplikasi dalam kehidupan harian. So, yang kedua ni memberi contoh dan aplikasi dalam kehidupan harian. Okey, seterusnya ialah okey, so kita kena tahu apa maksud nano ni. Okey, nano ni maksud dia kecil, sangat kecil. Okey, so nanosaiz ni ialah kajian pengolahan. Okey, so nanosaiz ni ialah kajian. Okey, pengolahan bahan-bahan pada skala nano iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Okey, so nanosaiz ni ialah kajian tentang bahan antara saiz 1 nanometer hingga 100 nanometer. Manakala nanoteknologi ni pula ialah pembangunan, development of bahan. Okey, bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. So nanoteknologi ni ialah kita buat bahan atau peranti menggunakan ciri-ciri zarah nano tadi. Okey, yang seterusnya ialah kita nak tahu betapa kecilnya zarah nano ni sebenarnya. Okey, so katakanlah buah tembikai ni dia punya saiz dia 1 meter. Okey, tanda noktah yang kita buat tu saiz dia ialah 1 milimeter. Okey, awak punya sel darah merah saiz dia ialah 5 mikrometer iaitu 1 meter bahagi dengan 100,000. 1 meter bahagi dengan 100,000. Kalau nanometer ni maksudnya 1 meter bahagi 1 bilion. Okey. So, per bilion meter tu ialah saiz bagi bahan nano. Okey, so ini ialah gambar diameter tube karbon nano. Ni ialah saiz helaian grafen 1 nanometer. Molekul air sangat kecil iaitu 10 bahagi ataupun 0.1 nanometer. Saiz dia ialah 0.1 nanometer. Okey. So kalau kita nak tahu betapa kecilnya zarah nano ni, sebenarnya kalau kita boleh ibaratkan macam kita bandingkan saiz kita dengan saiz matahari. Okey, saiz matahari ni ialah 1.4 bilion meter. Kalau saiz manusia ni lebih kurang 1.5 hingga 2 meter je lah kan. Okey, so macam mana awak nak bandingkan saiz nanometer ni macam kita bandingkan saiz matahari dengan manusia. Sangat kecil. Okey. So zarah nano ni ialah zarah-zarah yang berukuran antara 1 hingga 100 nanometer dan disebabkan oleh kerana saiz yang kecil ini memungkinkan pelbagai aplikasi yang dapat dicipta kerana saiznya yang sangat kecil. Okey, so kita tengok aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan. Yang pertama ialah dalam pembinaan semikonduktor dan dalam bidang elektronik. Okey, so dalam bidang pembuatan peralatan elektronik ni banyak menggunakan nanoteknologi. Okey, semikonduktor yang lebih kecil dan efisien juga dapat dibina. Sistem pendapaian dengan konduktiviti yang lebih tinggi. Kalau tengok gambar kat sini, ini ialah dawai kuprum, dawai elektrik yang dibuat daripada wayar kuprum. Tapi dengan menggunakan teknologi nano ni, boleh menghasilkan pendawaian elektrik yang lebih efisien berbanding wayar kuprum ni dan dengan rintangan yang sangat kecil. Okay. Seterusnya dalam bidang tenaga dan elektrik. So disebabkan oleh kerana adanya nanoteknologi ni, so kita boleh bina sel solar yang lebih efisien dan juga lebih kecil. Bina bateri yang lebih tahan lama. Ni contoh dia. Okay. Dalam bidang tekstil. Buat kain kan. Okay, so boleh dibuat fabrik kalis air, kalis api dan kotoran. Okay, contoh gambar yang ini ialah nanoteknologi coating on t-shirts. So dia dekat kain ni ada nanoteknologi coating. Okay, ada nanoparticles kat sini yang boleh menghalang kain ni daripada kotor. Dia boleh kalis air, kalis api dan kalis kotoran.
Punyalah hebat. So, tak payah basuh lah kali ni. Okay. So, dengan ada nanoteknologi ni juga boleh buat pakaian kalis peluru. Okay. Kalau macam tentera dekat ais ni pula, kadang-kadang ada tentera yang kena bertugas dekat cuaca yang sangat ekstrim kan. Contohnya kat kawasan yang sangat sejuk ni. Okay, so sekarang ni memang dah ada pakaian dekat dalam dia ni, ada satu lapisan pakaian yang boleh react dengan suhu. Maksudnya kalau suhu kat sini sejuk, pakaian tu boleh jadi panas. So dia boleh memanaskan badan tentera ni lah. Okay, kalau berada di tempat yang panas pula, suhu persekitaran panas, lapisan pakaian tu boleh jadi sejuk. Dia boleh react dengan suhu persekitaran. Itu memang dah ada. Okay. So, bidang nanoteknologi ni sangat berguna digunakan dalam pembuatan tekstil ni. Okay, seterusnya dalam bidang perubatan. Okay. Digunakan untuk membuat peranti ujian yang lebih sensitif dan sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan. Okay, contohnya, ini ialah medical nano device. Okay, ni salur darah. Salur darah ni sangat halus kan. So, dia boleh buat satu peranti yang sangat halus ni. Dan kat sini ada kamera, ada sensor, ada microchip. Okay. So, benda ni boleh dihantar masuk ke dalam salur darah untuk nak tengok apa yang ada dalam salur darah ni dan mengesan perubahan yang ada dalam salur darah ni. Inilah kegunaan penting nanoteknologi dalam bidang perubatan. Dia boleh buat kamera yang sangat kecil sampai boleh hantar masuk dalam salur darah. Okey, yang seterusnya anti-cancer drugs delivery. Yang ni ubat kanser. Ubat kanser ataupun drugs untuk kanser ni, merawat kanser. Dia boleh cipta ubat ni dalam bentuk yang sangat halus dan boleh dihantar spesifik terus kepada sel kanser. Okay, bila dah sampai kat sel kanser ni, barulah dia release drugs tu. Sebabnya ubat ni adalah sangat halus menggunakan teknologi nano. Okey, yang seterusnya kalau tengok gambar yang ketiga ni, ini ialah gambar nanobots microscope. Ni nanobots microscope, dia macam robot. Okey, dia dicipta menyerupai E. coli virus, di mana doktor boleh kawal nanobots ni dalam salur darah menggunakan magnet. Okay. So, dia boleh dihantar ke dalam salur darah untuk nak tengok apa yang ada kat dalam salur darah ni lah. Okay. Dia adalah sejenis mikroskop. Kita panggil dia nanobots microscope. Okay. Kemudian dalam bidang pertanian digunakan untuk racun perosak. Okay. Membuat racun perosak yang lebih efektif. Okay. Dan juga pembajaan yang lebih cekap dan menyeluruh. Okay. Seterusnya dalam bidang makanan. Okay, boleh buat bahan tambah makanan yang berskala nano dan pembungkusan makanan anti-mikrob. Okay, contohnya kita bungkus makanan tapi dalam pembungkusan itu tidak boleh ditembusi oleh mikroorganisma lah. So, bahan makanan itu akan jadi lebih tahan lama. Okay, kalau gambar yang saya tunjuk ni, ini ialah plastik food nano protection. Ini ialah sejenis plastik yang digunakan untuk membungkus buah-buahan supaya buah ini lebih tahan lama. Okey, so bila buah ni dia masak, dia akan menghasilkan satu jenis gas iaitu gas ethylene kan. So gas ethylene ni bila dia dihasilkan secara berterusan, nanti buah ni bila dia dah masak, lama-kelamaan nanti dia akan jadi buruk pula. Okey, so nanoparticles kat dalam plastik ni boleh menghalang penghasilan gas ethylene, menyebabkan buah ini boleh tahan dengan lebih lama. Okay, contohnya gambar strawberry ni 58 jam disimpan dalam plastik tadi. So ni yang tak disimpan dalam plastik tadi, yang ni disimpan dalam plastik yang ada nanoparticles tadi. Kita nampak beza dia kan. Okay. Seterusnya dalam pembuatan, ini dalam sukan lah. Okay. Dalam bidang sukan, nanoparticles ni juga dimasukkan ataupun digunakan dalam
bola tenis. Okey, sebab bola tenis ni dia mudah rosak sebenarnya. So bila kita letakkan ataupun masukkan unsur nanoteknologi kat dalam ni, bola tenis ni boleh jadi tahan lebih lama. Okay, kemudian dalam bidang kosmetik. Okey, dalam bidang kosmetik menghasilkan kosmetik yang lebih efisien lah, maksudnya daripada zarah-zarah yang halus tadi tu, maksudnya dia boleh menyerap ke dalam kulit kita. Okey. Seterusnya kita tengok perkembangan bidang nanoteknologi. So kalau tengok dalam buku teks awak, dia fokus kepada satu bahan yang dinamakan sebagai grafin. So grafin ni merupakan salah satu allotrope bagi karbon selain berlian dan grafit. Okey, so dia sebenarnya adalah bahan yang terdiri daripada unsur karbon. Okey, so macam awak punya grafit. Grafit ni mata pensel kan? Grafit ni mata pensel terdiri daripada unsur karbon dengan susunan yang berbeza disebabkan oleh tekanan dan suhu yang ekstrim boleh menghasilkan berlian. Okay, tapi dia punya unsur dia daripada karbon juga, cuma dia punya susunan berbeza. Susunan struktur, susunan atom karbon dalam berlian tu berbeza menjadikan dia jadi berlian. Okey, dan satu lagi bahan yang juga terbentuk daripada karbon ialah grafin. Okey, so grafin ni sebenarnya dia daripada grafit juga. Okey, tapi dia mempunyai sifat yang sangat berbeza antara satu sama lain. Okey, sifat grafin yang berukuran 0.1 nanometer ni dia sangat kecil menjadikan grafin antara bahan yang penting dalam bidang nanosains dan nanoteknologi. Okey, helaian grafin dapat menghasilkan pelbagai bahan lain termasuk grafit, tiub karbon nano dan berbola fullerena. Okey, ini awak boleh nanti search dekat internet. Okey, so siapa yang jumpa grafin ni? Iaitu Profesor Andrew Jim dan Dr. Konstantin Novoselov. Okey, so grafin ni berjaya diasingkan daripada grafit pada tahun 2004 oleh dua saintis Andrew Jim dan Konstantin yang membolehkan mereka menerima anugerah Nobel pada tahun 2010 atas kejayaan mereka. So kalau cari dekat internet pasal grafin ni, sebenarnya grafin ni adalah satu bahan yang mempunyai sifat yang sangat hebat dan boleh digunakan untuk membina pelbagai jenis bahan yang sangat berguna. Okey, seterusnya ini ialah gambar ni ialah contoh gambar lapisan ataupun filem yang dibuat daripada grafin lah. Okey, so macam mana bentuk grafin ni? Ini ialah helaian grafin. A sheet of grafin ni dia terbentuk daripada atom karbon yang tersusun dalam bentuk heksagon ni. Ni satu lapisan dia. So kalau kita punya grafit ataupun mata pensel ni yang setebal 1 mm, buat satu dot tu kan, dia punya saiz dia 1 mm. So 1 mm grafit tu sebenarnya terdiri daripada 3 juta helaian grafin. So awak bayangkanlah macam mana dia nak dapatkan sehelai grafin ni. Ni adalah susunan helaian grafin dalam grafit ni, sehelai, 2 helai, 3 helai. Okay, so dalam awak punya grafit ni ada 3 juta helaian grafin. Barulah membentuk awak punya grafit mata pensel tu. Okay, so apa sifat fizik bagi grafin ni? Dia sangat kuat dan keras. Dia lut sinar, pengalih haba dan elektrik yang baik disebabkan oleh kerana dia terbentuk daripada karbon kan. Okey, dia kenyal, bersifat tidak terlap. Okey, tak ada unsur yang boleh melepasi dia sebab dia terlalu kecil. Kecuali kita akan tengok air. Sebab air tu kecil kan. Dia punya zarah dia tu 0.1 nanometer kan. Okey, mempunyai rintangan elektrik yang sangat rendah. Maksudnya dia boleh mengondaksikan arus elektrik dengan sangat efisien. Okey. So ini adalah contoh-contoh kegunaan grafin yang dah dibuat. Okey, contohnya flexible smartphone display. Boleh lentur. Okey, sebab dia fleksibel kan. Okey, so sekarang pun macam dah ada telefon yang boleh lipat-lipat kan. So dia gunakan grafin tadi. Glowing wallpaper. Boleh buat wallpaper yang mengeluarkan cahaya. So nanti dah tak payah pakai lampu. Okey, so lapisan grafin ni juga digunakan untuk membuat penapis air. Okey, kalau tengok kat gambar ni ada untreated water, lepas tu dia masuk dalam ni, dalam sistem penapisan ni, dan dalam ni ada lapisan grafin yang boleh menapis segala bahan bendasing yang ada dalam air, dan yang hanya boleh melepasi lapisan grafin ni ialah zarah
air sahaja. So nanti awak akan dapat pure water kat sini. So kalau ada air laut ni boleh tapis ataupun turas guna lapisan grafin ni, grafin oxide layer ni, dan kita boleh dapatkan air yang tulen. Disebabkan oleh kerana lapisan grafin ni hanya telap kepada air sahaja. Okey, so seterusnya kita tengok sifat kimia grafin pula. Helaian grafin terbakar pada suhu yang lebih rendah berbanding grafit. Grafin juga merupakan allotrope karbon yang paling reaktif. Dah ada dua terbakar pada suhu yang lebih rendah, paling reaktif. Okey, dan tindak balas kimia grafin ini masih dikaji oleh penyelidik lah secara terperinci kerana penemuan dan pengasingan grafin ini masih lagi baru. Okey, tetapi beberapa sebatian telah berjaya dihasilkan, antaranya grafin oxide yang digunakan sebagai mangkin. Okey, so kegunaan grafin setakat hari inilah digunakan dalam bidang elektronik. Okey, so disebabkan oleh kerana dia adalah bahan yang boleh mengendalikan arus elektrik dengan sangat efektif. So dia banyak digunakan dalam bidang elektronik untuk disebabkan oleh kerana grafin ni adalah konduktor elektrik yang sangat unggul. Okey, sensor disebabkan oleh kerana dia sangat halus, so grafin mempunyai luas permukaan yang tinggi lah. So dia sesuai digunakan untuk menjadikan sensor. Okey, dalam bidang bioperubatan digunakan untuk buat sensor, kejuruteraan tisu dan sistem penyampaian ubatan macam yang saya cerita yang anti-cancer drugs tadi. Okey. Polimer dan komposit. Okey, grafin ini juga digunakan untuk membuat bahan binaan. Okey, iaitu polimer dan komposit kerana ia sangat kuat tadi kan. Okey, kekuatan mekanikal yang tinggi menjadikan grafin sesuai sebagai bahan komposit polimer. Okey, dijadikan membran. Okey, membran penurasan air untuk memisahkan air daripada campuran gas dan benda asing. Disebabkan oleh kerana lapisan grafin tadi hanya telap kepada air. Okey, tenaga. Dalam bidang tenaga digunakan untuk menghasilkan bateri yang lebih tahan lama, fleksibel dan kuat. Okey, juga untuk membina superkapasitor. Okey, so itu saja untuk bab ini. So tugasan awak ialah untuk buat uji diri. Soalan uji diri 5.5. Okey, kelas, so itu saja untuk hari ini. Bye bye. Assalamualaikum.